أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Saya kira sahibul fadilah Al-Fadil Ustaz Huzailan bersama dengan kita, Al-Fadil dan Al-Afadil Tuan Imam dan pegawai-pegawai masjid, pegawai syarak, pemimpin setempat, para asatizah, seterusnya yang pasti saya muliakan, hadirin hadirat yang sama-sama memanjangkan niat iktikaf dalam rumah Allah pada malam ini, walaupun sebenarnya kita ada pilihan untuk balik sekarang, tapi kerana ingin menambah kebaikan, ganjaran, keredaan Allah, maka kita memanjang niat iktikaf dan berada pula dalam majlis kita pada malam ini. Dalam Sahih At-Tirmizi menceritakan daripada Abi Dzarul Ghifari tentang Nabi membangunkan solat tarawih pada 23 bersama dengan jamaah, kemudian 25 bersama dengan jamaah, kemudian 27. Sehinggalah kemudiannya mereka menunggu dan Rasulullah tidak lagi menunaikannya secara berjamaah. Dan ketika Nabi mengimamkan tarawih secara berjamaah, Nabi menyebutkan pada ketika itu, barang siapa yang menyempurnakan solat bersama dengan imam, maka orang itu ka'annahu qama lailatin, dia sama macam bangunkan solat malam sepanjang malam. Jadi tuan-tuan yang bersabar, yang bermujahadah, isyak, lepas tu sambung pula dengan tarawih dengan imam, habiskan dengan witir, berita baiknya adalah Rasulullah memberi jaminan kita mendapat pahala seperti orang itu sepanjang malam ini dia kerjakan solat malam. Jadi sebab itu Nabi sangat menggalakkan agar kita kekal berjamaah sampailah ke witir. Alhamdulillah. Dan semua yang dikasihi sekalian, kita lanjut lagi, ya, bukan sekadar kita dapat pahala seperti qama lailatin, seperti bangunkan malam sepanjang malam, kita panjangkan lagi iktikaf kita dengan kita sama-sama duduk mengimarahkan rumah Allah yang cantik dan mulia ini, Masjid As-Salihin ini, dengan kita sama-sama duduk sebentar. Dan pastinya tuan-tuan, kuliah lepas witir tarawih ni tak lama, takkan nak sampai sahur. Jadi itu berita baik untuk tuan-tuan, sebab pihak masjid memang dijaga jamaah dia. Dia tak naklah jamaah dia nanti susah, maka dibuat ala kadar yang sesuai. Dan saya cuba, insya-Allah, saya kira panjang-panjang pun setengah jam kot, kan? Itu waktu yang baiklah. Dan ulama pun berpesan khairul kalami ma qalla wa dalla. Perkataan baik itu bukan mesti panjang, tetapi biarlah dia pendek, tetapi yang panjang adalah pada petunjuknya dalam memberi semangat kepada kita. Sebab kita ni pun bertahan di sini kerana daya tahan mujahadah yang ada dalam diri. Kalau tak kuat daya juang, daya mujahadah, maka kita dah lama meninggalkan
majlis taman syurga ini. Dalam Musnad Al-Haris ibn Abi Usamah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika manusia berada di padang mahsyar, maka yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati limalaikatihi, Allah Subhanahu wa taala berkata pada malaikatnya. Apa kata Allah pada malaikatnya? Sebagai marilah sama-sama kita datangkan azam yang kita duduk pada malam ini bukan satu benda yang kecil di sisi Allah, tetapi ganjaran nilai yang Allah tawarkan tersangat besar. Tak berbaloi dengan kita duduk sedikit tetapi ganjaran besar. Maka Allah menyeru kepada manusia dan Allah menyeru kepada malaikat di hari kiamat. Maksudnya pada ketika manusia berada di padang mahsyar, apa seruan Allah kepada manusia yang Allah sebutkan kepada malaikat? Allah menyebut dalam hadis qudsi yang saya bacakan ini, yaqulullahu ta'ala aina jirani, aina jirani, aina jirani. Allah bertanya, di manakah jiran aku? Di manakah jiran aku? Di manakah jiran aku, kata Allah. Maka malaikat menjawab, man dzalladzi yanbaghi ay yujawiraka ya rabbal izzah. Masa mungkin ada makhluk yang boleh menjadi jiran kepada Allah? Masa mungkin? Sebab makhluk ciptaan Allah, tempat adalah ciptaan Allah, dan Allah itu bersifat istighna, tidak bergantung langsung kepada makhluk, maka Allah tidak bergantung pada tempat. Maka malaikat berkata, masa mungkin, mana mungkin ada sesuatu yang boleh menjadi jiran. Tuan-tuan nak bagi sama antara orang jerantut dengan orang Alor Gajah. Jiran tu maknanya ialah kalau kita duduk di Alor Gajah, dia dipanggil jiran kalau dia duduk di Johor. Betul ke tak, tuan-tuan? Saya nak tengok sama tak bahasa kami di jerantut dengan bahasa di Alor Gajah. Yang dikatakan jiran ialah orang yang duduk di Johor tu nama jiran kita. Betul ke tak, tuan-tuan? Tak. Alhamdulillah sama nampaknya. Kalau tuan-tuan kata, memanglah yang Johor tu jiran kami, yang Alor Gajah ni bukan jiran. Baik. Kalau siapa duduk rumah teres, dia sebenarnya tidur sebelah jiran dia. Jaraknya lebih kurang 4 inci je. Ini katil dia, ni katil jiran dia. Hak membezakannya adalah dinding saja, nasib baik. Kalau buang angkat dinding tu, tuan-tuan, kita tengoklah sebelah muka kita jiran kita. Nak bagi tahu betapa bila sebut jiran yang sangat rapat. Sekarang Allah sebut dalam Maha Suci Allah yang tidak berharap pada tempat dalam kalimah majaz. Maka Allah kata, di mana jiran aku, maknanya yang sangat rapat dengan aku. Maka Allah menerangkan kepada malaikat siapakah yang dimaksudkan dengan jiran, yakni makhluk Allah yang sangat dekat. Makanatun wala makan. Yang dekat itu adalah makanah, bukan makan. Maaf saya tuan-tuan, makan ni bahasa Arab maknanya tempat. Jangan tuan-tuan kata, more ke? Tak, more sekejap lagi insya-Allah. Yang dikatakan dekat itu adalah makanah. Makanah ni kedudukan. Makan maknanya tempat. Jiran itu adalah orang yang kedudukannya sangat rapat dengan Allah. Siapakah dia sekarang? Allah jawab. Yang pertama yang Allah maksudkan dengan jiran Allah, yang pertama adalah Qurra'ul Quran. Allah tanya, aina Qurra'ul Quran? Kata Allah, manakah yang sering dan selalu membaca Al-Quran? Itu jiran Allah. Itu orang yang kalau di hari akhirat Allah angkat darjat manusia yang sangat dekat dengan Allah. Dan yang kedua adalah Umarul Masajid. Umarul Masajid. Yang kedua adalah orang yang sering sekali
mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Agaknya tuan-tuan malam ni, kalau tuan-tuan semua tak ada, saya yakin pihak masjid akan tutup lampu, tutup kipas, dan masjid ini akan jadi sunyi sesunyi-sunyinya. Tetapi kerana adanya jamaah, dan jamaah itulah tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan sedang mengimarahkan masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa dua kelompok yang sangat dekat dengan Allah. Yang pertama yang selalu sangat membaca kalam Allah, dan yang kedua adalah yang selalu sangat mengimarahkan, memeriahkan rumah Allah, kalam Allah, rumah Allah. Dan pada malam ini insya-Allah, dalam kesempatan yang sangat sedikit, dalam saki-baki ruang kekuatan yang kita ada, kalau saya nak tanya tuan-tuan masih ada bateri ke untuk lagi lebih kurang dalam 20 minit? Masih ada bateri ke tuan-tuan? Masya Allah, meyakinkan. Alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih sekalian, ya, saya tak perlulah nak menerangkan dalam masa yang sedikit di hadapan kita yang semua tahu. Bila sebut nuzul, saya petik apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Nuzul bermakna 3 nuzul. Bila sebut nuzulul Quran, maksudnya adalah 3 nuzul. Nuzul bermaksud turun, dan bentuk turun itu ada 3. Supaya kita jelas, saya pun tak nak syarah dan panjangkan syarah, sebab saya yakin kita faham tentang perkara ini. Nuzul yang pertama adalah dari Allah, yang kemudian Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Itu nuzul yang pertama. Nuzul yang kedua adalah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang disebut sebagai Sama'ud Dunya. Diturunkan ke langit dunia. Dan nuzul yang ketiga, yang kebetulan di Malaysia, saya tak pasti di Melaka. Kita cuti tak nuzul Quran? Tak. Melaka tak cuti. Selangor cuti, Kuala Lumpur cuti, saya tak tahu berapa negeri lain yang cuti, ya. Dan pada 17 Ramadan di Selangor cuti nuzul Quran, di Kuala Lumpur cuti nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah nuzul nazlah yang ketiga. Daripada langit dunia kepada Nabi dengan perantaraan biwasitati amini Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril, buat kali pertama. Sebab Quran turun daripada langit dunia kepada Nabi secara munajjaman. Disebut munajjaman. Apa maksud munajjaman? Beransur-ansur, dan permulaannya adalah pada 17 hari bulan Ramadan, bersamaan ketika Nabi berumur 40 tahun, dan turun ketika Nabi sedang bertahannuth dalam Gua Hira, dan Nabi telah berada dalam Gua Hira 6 bulan sebelum itu, sejak daripada bulan Rabiul Awal. Baik, benda ni saya tak nak syarah panjang sebab dah ada dalam maklumat. Kerana ada orang tersalah faham apabila imam membacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apabila kita mendengar Allah menurunkan Al-Quran, nuzul Al-Quran pada malam Al-Qadar, dan nuzul Quran pada 17 Ramadan. Jadi dia buat satu conclusion, dia kata buat apalah nak susah-susah cari malam Al-Qadar, kankah nuzul Al-Quran pada 17, jadi malam 17 itulah malam Lailatul Qadar. Jadi semua yang dikasih sekalian, sekarang kita faham, yang turun itu bukan pada malam Al-Qadar, yang kebanyakan, bukan semua ulama kata 17, ada kata 21 dan pelbagai angka yang lain, itu tidak penting. Tetapi yang penting maknanya Al-Quran telah turun pada wahyu yang pertama. Baik, semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana saya berjanji tak nak cerita benda itu, maka marilah kita tengok salah satu daripada definisi Al-Quran. Sebab ulama ulumul Quran mendefinisikan Al-Quran adalah, Al-Quran itu adalah Al-Quranu huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz
al-munazzal ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil Jibril al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wa mukhtatamu bi suratin Nas. Lebih kurang ulama ulumul hadis mendefinisikan itulah dia Al-Quran. Dalam banyak definisi ni semua yang saya kasih, saya nak ambil satu definisi tentang Al-Quran yang disebutkan sebentar tadi. Al-Quran adalah mu'jiz. Al-Quran adalah mu'jiz. Saya cakap kuat sangat ke? Saya cakap macam tinggi sangat ke suara saya? Jangan ambil hati saya cakap betul-betul. Ustaz cakap kuat sangat lah. Kami ni kan penat lepas tarawih. Okey ke? Okey. Betul. Betul. Muslimah, suara saya okey tak? Okey, jangan tuan-tuan nanti balik rumah kan, yang isterinya balik lambat, suami dah tunggu, suami tanya, yang apa yang Ustaz ceramah tadi? Entahlah, mic dia bergema, dia pun nampak semangat sangat, tapi nak menegur dia sekarang, cik hati pula, nanti dia left group. Baik. Jadi kata tuan-tuan, kerana suara saya macam tuan-tuan boleh dengar dengan selesa, maka saya sambung dengan tempo ini. Ya, walau bagaimanapun kalau tuan-tuan rasa tiba-tiba gegendang, tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan, bagi tahu penceramah suruh slowkan sikit, saya slowkan serta-merta tuan-tuan. Sebab majlis ni majlis kita, bukan majlis orang lain. Kita pakat sama-sama kita adik-beradik insya-Allah. Baik. Salah satu daripada definisi Al-Quran adalah mu'jiz. Mu'jiz. Hari ni hari merdeka ke tuan-tuan? Belum lagi kan? Bulan 8 hari kemerdekaan kalau di Kuala Lumpur. Melaka apatah lagi kita tempat yang mengisytiharkan kemerdekaan. Oh tapi sambutan awal hari merdeka, alhamdulillah. Baik. Kat mana tadi? Kat mana? Masya Allah, hebatnya tuan-tuan di Masjid Solehin. Saya dah hilang fokus, tapi tuan-tuan tajam fokus dia kan. Membetulkan hadis Nabi dalam riwayat Abu Dawud, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in. Kata Nabi, Allah akan beri cahaya pada siapa yang dengar dari kami dan sampai seperti yang dia dengar. Berapa ramai orang yang disampai itu sebenarnya lebih cerah dari orang yang menyampai. Betul kan tuan-tuan? Tengok kuatnya anggur. Patut janganlah anggur kuat sangat. Sebab tu Nabi puji tuan-tuan. Nanti kecil hati saya. Memang Ustaz, kami lebih tajam pada Ustaz. Memang betul, tapi ambillah hati tuan-tuan malam-malam ni. Baik, kita sambung balik. Apa makna mukjizat? Yang ni kena bentuk perbincangan tuan-tuan. Nak ceramah malam-malam penat. Apa maksud bila sebut mukjizat? Sebab saya akan terangkan yang ni je. Bukan maksud terang, saya ajak berbincang. Ini saja daripada beberapa definisi yang kita katakan tadi yang banyak bersifat teknikal. Bila sebut mukjizat, apa mukjizat tuan-tuan? Baik. Oleh kerana ramai menjawab dalam hati, saya harap saya dapat tangkap jawapan tuan-tuan. Tapi kalau saya tersalah terjemahan dalam hati tuan-tuan, betulkan saya. Baik. Tuan-tuan memberi jawapan yang saya dapat tangkap sebentar tadi. Mukjizat itu dari kalimat bahasa Arab yang asalnya adalah ajzun. Saya mohon izin minum tuan-tuan. Okey, saya nak test mic. Tuan-tuan kata macam ni, cenggini tadi kan? Okey. Mukjizat daripada perkataan apa? Yang saya sebut tadi. Apa dia? Ajzun. Okey. Memang mantap lah tuan-tuan ya. Bukan sekadar pandangan yang cekap, pendengaran yang cekap, hati yang tajam. Masya Allah, memang kalau setengah jam memang cukup lah tuan-tuan. Kalau tak berapa cekap tu, kadang 2 jam pun tak berguna tuan-tuan. Baik, ajzun dalam bahasa Arab bermaksud lemah. Ajzun, orang selalu cakap mukjizat. Kita kadang-kadang tak ternampak apa dia punya kata akar perkataan itu. Kata akar bagi perkataan mukjizat adalah ajzun. Dan ajzun maknanya adalah lemah. Lemah.
Jadi tuan-tuan, mukjizat apa makna? Mukjizat maknanya melemahkan. Maksudnya melemahkan adalah siapa yang nak melawan Al-Quran, maka Al-Quran akan melemahkan dia. Siapa nak berhujah dengan Al-Quran, Al-Quran akan melemahkan dia. Man arada mu'nisan, kata ulama, man arada mu'nisan fallahu yakfi, wa man arada hujjatan fal Qur'anu yakfi, wa man arada al-ghina fal qana'atu takfi, wa man arada wa'idhan fal mautu yakfi, wa man lam yakfihi min kulli hadha fanaru takfi. Barang siapa nakkan sesuatu yang boleh menenangkan jiwanya, Allah cukup untuk dia. Barang siapa nakkan jadi hujah, Al-Quran cukup untuk dia. Barang siapa yang nak menjadikan seorang dia itu kaya, maka qanaah cukup untuk dirinya. Barang siapa nak setiap hari tazkirah, bukan hanya ada di masjid salihin, tetapi saya nak tazkirah pada setiap hari, kematian cukup untuknya. Maka dalam nasihat tadi bagi tahu, barang siapa 4 perkara ini masih belum cukup untuknya, nerakalah cukup untuk dia. Baik, Al-Quran ni semua yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Jadi ustaz bila dah keluar tu maknanya tinggal 10 minit lagi tuan-tuan. Masya Allah. Pihak masjid ni baik sangat tuan-tuan. Saya sampai, dia sambut. Ya. Kemudian kalau dengan saya dia baik, dengan jamaah lagilah baik tuan-tuan. Saya sekali-sekala, tuan-tuan hari-hari. Jadi tu Masya Allah, berkat Masjid Solih ini insya Allah. Jadi saya nak cuba cepat dalam masa yang singkat ini tuan-tuan. Maknanya saya nak bagi tahu, kalaulah Al-Quran itu melemahkan siapa nak lawan dia, siapa nak menyanggahi dia, siapa nak berhujah dengan dia sejak zaman dulu, pakar syair yang begitu hebat syair mereka sehingga setiap tahun syairnya digantung di Kaabah kerana ketajaman bahasa syuara tersebut. Tetapi saat dia berhadapan dengan Quran, mereka tak mampu nak berhadapan sebab Quran itu mukjizat, melemahkan. Semua yang saya kasih sekalian, malam ni sempena nuzul Quran, boleh tak tuan-tuan kita buat satu azam dalam hati? Kita letak satu azam dalam hati. Apa azam dia? Kita cakap pada Allah pada malam penuh berkat malam ni, ya Allah, kami nak Al-Quran itu kami dampingi bersama dengan kami sampailah ketika Al-Quran itu ada dengan kami takkan rasa lemah sebab kami telah ada kekuatan yang boleh melemahkan apa saja. Ada orang takut dengan sihir, minta jauh tuan-tuan ni kita cakap, tapi kita minta jauh. Maka kita ada Al-Quran yang melemahkan mana-mana sihir. Mungkin kadang-kadang dalam kehidupan berumah tangga, suami rasa lemah dengan apa yang dibuat oleh isteri. Isteri rasa kecewa dengan apa yang dibuat oleh suami. Kadang-kadang suami down, isteri down. Orang temeluh kata, awak down ke? Ketika kita bawa Al-Quran dalam diri kita, tuan-tuan, tak ada benda yang boleh melemahkan kita. Ketika Al-Quran kita dekat dan dampingi, tidak ada benda yang menjadikan kita down. Walaupun mungkin tiba-tiba ada orang benci kita, ada orang kutuk kita, ada orang tohmah kita. Dengan sebab kita ada Al-Quran, maka Al-Quran itu melemahkan apa saja. Orang kutuk, orang maki, orang caci, orang hasad. Begitu kehebatan Al-Quran yang kita azam dalam diri kita sama-sama pada malam ni sempena nuzulul Quran. Dan tuan-tuan, dalam hidup ada benda yang kita tak boleh akan elak. Apa dia? Kita tak boleh elak. Ada masa kita diuji oleh Allah. Kita tak boleh elak daripada ketetapan Allah. Kita diuji oleh Allah. Apa itu ujian tuan-tuan? Ujian ialah benda yang kita suka tak dapat. Benda yang kita tak suka dapat. Dalam hidup tuan-tuan kita akan berhadapan dengan kita nak satu benda tapi tak dapat, itu ujian. Dalam hidup kita tak nak satu benda kita dapat, itu ujian. Maka bagaimana saat ujian datang kepada kita, kita nak berhadapan dan mengalahkan ujian tersebut? Jawapannya adalah Al-Quran. Jadi kalau jawapannya Al-Quran semua yang saya muliakan, macam mana kita dengan Al-Quran? Ini sebagai perbincangan fasa terakhir.
Bagaimana kita dengan Al-Quran sampai Al-Quran itu benar-benar ada dalam diri kita? Baik, semua yang dikasih sekalian, marilah kita cuba bermuhasabah. Sebab malam ni yang datang seramai ini, kita tak nak cerita tentang orang, kita cerita tentang kita yang telah dipilih oleh Allah untuk bersama. Apakah dan bagaimanakah Al-Quran itu benar-benar akan dapat memberi kekuatan kepadaku? Dalam bahasa lain disebut Al-Quran sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat. Maksudnya menolong kita supaya dengan mukjizat Al-Quran mengalahkan apa saja ujian yang datang kita tak patah. Saya cuba buat contoh tuan-tuan. Dalam hidup kita selalu rasa patah. Patah orang kata, patah dengan apa yang kita nak kita tak dapat. Paling banyak orang patah adalah dengan ekspektasi sendiri. Dia jangka macam ni, tak dapat macam dia jangka, maka dia patah. Saya suka tuan-tuan, kalau boleh saya nak panggil seorang yang karate black belt. Orang jago karate di sini yang ada black belt. Tolong yang ada black belt saya nak panggil ke depan. Yang warna hijau jangan cuba-cuba datang tuan-tuan. Yang warna coklat jangan cuba-cuba datang. Yang baru berlatih semalam pakai tali pinggang putih jangan datang. Saya nak black belt tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah mula takut. Kenapa tuan-tuan? Pengalaman saya berkawan dengan maha guru karate ialah biasa kalau kita tanya siapa maha guru karate, yang black belt biasanya dia orang tak mengaku. Itu ciri maha guru tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan tak menjawab tu menunjukkan tuan-tuan memang maha guru karate. Sebab menepati ciri-ciri. Kalau nak mengangkat tangan tu barulah baru apa tu? Orang kata tali pinggang putih. Tali pinggang putih ni tuan-tuan kalau duduk seorang dia macam tu, tu baru tali pinggang putih tuan-tuan. Tapi maha guru ni macam yang depan saya. Saya tanya dia diam. Itu memang kalau boleh memang semuanya adalah black belt karate. Baik, oleh kerana terlampau ramai saya tak boleh nak ajak seorang termasuk muslimah rupanya. Muslimah pun diam. Kami di Alor Gajah ni Ustaz, sejak daripada Darjah 2, Darjah 3 dah memang main karate sampai malam ni. Masya Allah, Ustaz nak suruh karate apa? Itu kan soalan dia. Sahabat saya pun gaya-gaya pandang tu memang gaya maha guru karate gayanya. Cara dia tenung maha guru ni lain tuan-tuan. Semua yang saya kasih jalan sekarang ni, saya nak bawa contoh kenapa supaya kita sedar, kita nampak, kita faham. Sebab kita selalu menyalahkan keadaan. Kita selalu menyalahkan orang. Kita selalu menyalahkan masa. Kita selalu menyalahkan tempat. Kita selalu menyalahkan bos kita. Kita selalu menyalahkan kawan kita. Kita selalu menyalahkan pasangan kita. Tuan-tuan, kalau pengerusi majlis dah keluar, tuan-tuan, saya tak tahu tinggal berapa minit lagi. Kalau Ustaz keluar, tinggal lagi 10 minit. Kalau pengerusi majlis. Tuan-tuan, boleh tak saya minta merayu waktu kecederaan? Sekarang saya pakai waktu kecederaan. Boleh ke? Betul ke ni? Jangan tuan-tuan rasa macam, ya Allah, berilah hidayah pada Zuramli, ya Allah. Campakkan dalam hatinya dia insaf dan sedar bahawa sebenarnya masa dah malam, ya Allah. Esokkan kami kerja, ya Allah. Baik. Mesti saya pakai waktu kecederaan. Apa tadi? Kat mana tadi tuan-tuan? Tengok saya dah terlupa kat mana? Tengok saja tak nak jawab kan? Kalau jawab kan panjang. Biar kita jangan jawab. Tengok pakat ramai-ramai tak baik tuan-tuan macam tu. Ya? Black belt. Macamlah kadang-kadang kan kita ceramah panjang-panjang. Kalau boleh berhenti dah. Tiba-tiba siapa ada soalan? Semua jangan jawab. Ada pula angkat tangan seorang. Ya Allah, kita geram tu. Apalah tanya, PM tepilah. Kan? Baik. Sekarang tuan-tuan, saya oleh kerana terlampau ramai dalam masjid ini adalah black belt. Saya tak boleh pilih seorang sebab nanti akan bertelagah di luar kan. Kenapa Ustaz pilih dia? Saya pun black belt. Jadi tak nak berlaku percagahan tuan-tuan. Saya andaikan saja. Biasa tuan-tuan nampak tak bila jago karate di karate papan tu? Tuan-tuan jawab, memang itu mainan kami kan? Masya Allah. Bila kita karate dia tuan-tuan, kita karate dia, 1, 2, 3 tarik nafas, fokus dan kemudian kita bismillah lah orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kita pun karate, prak, bunyi. Bunyi tu bunyi apa tuan-tuan? Bunyi papan patah. Soalannya adalah, kita tanya pada papan, oh papan, kenapa kau patah? Tapi papan cakap apa? Papan cakap, kamu nanya.
Maka tuan-tuan, papan akan kata memanglah aku patah sebab tekanan itu terlalu kuat. Betul tak tuan-tuan? Sebab kita gunakan tenaga kita dan kemudian kita hentam sampai jadi patah, mana papan mampu bertahan kalau depan saya panglima-panglima yang black bag yang ada di sini. Baik. Jadi konklusinya apa tadi tuan-tuan? Papan patah kerana hentaman yang kuat dan kami patah sebab tekanan yang begitu kuat. Baik, semua yang dikasih sekalian. Kalau tuan-tuan boleh tangkap metafor saya, alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan, kita bawa papan yang sama kualiti dia tuan-tuan. Sekarang jaguh karate black belt sedang bersiap dengan mengambil nafas. Ya, mengambil nafas, exercise terlebih dahulu. Dan kemudian dia pun mula mengangkat dia punya tangan dia untuk menghentak papan. Sebelum dia hentak tuan-tuan, sekarang papan tu jangan letak macam ni, letak macam ni. Atau macam ni tuan-tuan. Dia pun, sebab dia pejam mata tuan-tuan, tarik nafas, papan macam ni tuan-tuan. Tadi papan macam ni tadi tuan-tuan. Sekarang kita susun je papan yang sama, tetapi kita susun macam ni. Kemudian dia pun tarik nafas dengan confident, dia pun lepaskan kekuatan dia, prak. Saya tanya tuan-tuan, bunyi apa? Nampak? Sekarang papan tiba-tiba jadi kuat. Bukan kita tambah tempel besi, reinforcekan kepadanya besi, tak. Papan yang sama tetapi sekarang papan itu jadi kuat. Kenapa papan itu jadi kuat? Rupanya manusia yang sama tetapi kalau dia tidak ada dalam dirinya Al-Quran, maka dihentak dengan ujian kita patah. Orang kata kita lemah. Kadang-kadang orang tak hargai kita tak nak ulang buat baik lagi dah. Isteri masak sedap, tiba-tiba suami not even say thank you. Dalam hati isteri kata, tobatlah aku nak buat lagi dah. Mahap. Yang suami buat je belah kan. Tetapi kalau dibuat kerana Allah, adakah patah dengan sebab tak ucap terima kasih? Tak. Sebab aku buat kerana Allah, siapa yang ajar? Sebab aku dekat dengan Al-Quran. Kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Jadi bagaimana cara kita nak supaya Al-Quran itu masuk dalam diri kita? Saya mungkin memetik satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggambarkan suasana ketika turun Al-Quran. Kita berada pada Quran yang telah turun 1400 tahun. Mungkin ada beza yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza, dan apabila sami'u, para sahabat itu mendengar, ma unzila ilar rasul, apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Pertama, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, Allah kata, pertama yang kamu lihat wahai Muhammad, pada mata-mata mereka berlinangan air-air mata. Kenapa mereka berlinangan dengan air mata? Mimma arafu minal haq, sebab mereka telinga. Sekarang ada telinga mendengar wahyu dari Allah, mata mengalirkan air mata. Kerana pada ketika itu mereka mengetahui kebenaran yang datang daripada Allah. Dan kemudian mereka berkata, yaqulu rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wahai Allah, kami beriman ya Allah dengan Engkau ya Allah, tuliskan kami pada malam ini. Kita sebutlah dalam konteks kita, tuliskan kami bersama dengan golongan syahidin. Baik semua yang dikasih sekalian, apa konklusi dia? Al-Quran akan masuk dalam diri. Setelah kita baca, maka mesti difahami. Arafu minal haq. Maka marilah saya nak menyeru tuan-tuan, masyarakat kita dah banyak membaca Al-Quran, tapi baca tanpa rasa. Kita baca Al-Quran tanpa rasa, sedangkan yang mereka dengar adalah kebenaran, bukan kesedapan qari. Kita hari ini nak bagi sedap Al-Quran, panggil qari-qari yang sedap. Tak. Bukan syaratnya qari yang sedap, tetapi kita memahami Al-Quran daripada basmalah, hamdalah, sampailah kepada sadaqallahul azim. Di dalamnya Masya Allah ada benda yang kita patut rasa dalam hati kita. Semua yang saya kasih sekalian, rasa itulah yang perlu kita naik kepada another level, naik lagi atas, bukan hanya baca. Sebab sering kita kata Al-Quran bulan Ramadan tadarus kita bermaksud baca. Tak, bulan Ramadan sepatutnya kita lebih memahami Al-Quran. Ya,
Kita panggil Ustaz Huzailan, panggil Al-Fadhil Ustaz, Ustaz kami dah khatam Quran. Tapi apa makna alif lam mim yang bila dibaca ada orang menangis kerana rasa dalam hatinya. Ketika Allah sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, menangis lagi kerana mengharapkan Al-Quran itu akan masuk dan membimbing dan menjadikan kita seorang takwa. Jadi kerja kita banyak tuan-tuan. Jangan rasa puas hati, alhamdulillah 20 Ramadan ana dah khatam Al-Quran. Jangan puas hati, tapi jadikanlah daripada bulan Ramadan dan setelah daripada bulan Ramadan kita akan dapat menghayati makna dan tadabbur dengan faham melalui tafsir. Maka pada saat tersebut Ramadan mula datang masuk dalam diri kita. Saat Ramadan dah masuk dalam diri kita, tidak ada benda yang boleh melemahkan kita. Dan kemudian saat Quran telah masuk dalam dunia ketika kita hidup, maka dia akan kekal ketika kita mati. Ketika berada di alam barzakh, dialah yang akan menjaga kita. Sehingga tuan-tuan akan terkejut betapa adanya para hufaz yang alim dengan tentang Al-Quran. Saat mati, dunia dan bumi ini tidak boleh memamah reput tubuh dia. Kenapa? Sebab Al-Quran sedang menjaga dia. Kalau di dunia, Quran menjaga dia. Di alam kubur, tak ada lagi penjaga melainkan Al-Quran menjaga. Siapa mungkin pernah mendengar berita daripada Al-Azhar, seorang wanita kita, seorang pelajar kita yang hafiz Al-Quran belajar di Azhar, accident. Dan kemudian di Mesir ni tuan-tuan, dia punya kubur adalah tak macam kubur kita. Kubur di Mesir adalah tanahnya terhad. Jadi bila tanam letak dalam kawasan itu, selepas beberapa tahun yang diandaikan telah menjadi tulang badan kita tinggal tulang-tulang yang kering, maka dikeluarkan tulang tersebut, baru masuk jenazah yang baru. Dan tuan-tuan boleh dengar cerita yang masyhur di kalangan penuntut kita, bahkan orang Mesir sendiri. Dah habis 5-6 tahun yang kebiasaannya jasad menjadi reput dan tinggal tulang dan tongkin sahaja. Maka ditarik keranda tersebut sebab nak ganti dengan jasad yang lain. Masya Allah. Hafizah ini tuan-tuan, di dalam tempat itu, dalam keadaan seperti sekarang baru dimasukkan, darahnya masih lagi mengalir akibat daripada luka kemalangan tersebut dan bibirnya yang tersenyum. Al-Quran bukan sekadar menjaga kita di dunia, tetapi Al-Quran bila masuk dalam diri kita, dia jaga hatta di alam kubur. Dan kita belum cakap ketika gawat di padang mahsyar nanti, kata Nabi, siapa lagi penyelamat kalau bukan Al-Quran? Al-Quran ni tuan-tuan, bukan Al-Quran tu, tetapi apa yang kita baca. Al-Quran 30 juzuk itu tuan-tuan ialah Al-Quran, tetapi yang menyelamatkan kita apa yang kita baca, apa yang kita faham, apa yang kita amal. Itulah yang akan menjaga kita. Cuba bayang, yang jaga rupanya sikit sebab hafal sikit. Dan tuan-tuan, kalaupun kita tidak boleh menjadi hafiz, tetapi banyak yang kita faham daripada Al-Quran, maka yang kita faham Al-Quran akan menjaga kita semua. Jadi sebab itu marilah kita bersempena dengan nuzulul Quran pada tahun ini, tambah satu azam, bukan hanya nak jadi orang baca Al-Quran, tetapi baca yang rasa, dan rasa hanya dapat bila kita semua faham. Semua yang saya kasih sekalian, saya ingat nak cerita satu kisah. Tetapi bila saya tengok jam tu macam mendayu-dayu, dia kata, Ustaz, sudahlah Ustaz, ya, jarum saatnya begitu bergetar nak beritahu bahawa itulah jiwa dan roh kita di Masjid Salihin. Maka insya-Allah kalau ada umur yang panjang di masa akan datang, kalau Ustaz panggil lagi, insya-Allah datang saya sambung cerita tu dulu walaupun tajuk apa pun. Jadi Ustaz cerita hak dulu tu, insya-Allah kita akan cerita tajuk tu insya-Allah, barulah mungkin tajuknya adalah tentang awal Muharram ke contohnya, baru kita sambung ceramah tu insya-Allah. Sebab malam ni kalau nak sambung pun macam tak gamak saya tengok wajah tuan-tuan bila saya tengok jam depan saya. Sebab untuk makluman tuan-tuan, jamaah pihak masjid, Ustaz sangat jaga jamaah dia, khas 1 jam dia letak depan muka penceramah tuan-tuan supaya penceramah tahu dah berapa lama dia berceramah tuan-tuan. Saya janji setengah jam, sekarang dah 40 minit, maknanya 10 minit waktu kecederaan. Dan waktu kecederaan tak boleh sama dengan waktu permainan. Baik, insya-Allah kalau begitu tuan-tuan, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada pihak jamaah kerana bersama sampai ke penghujung. Terima kasih, Allah memberikan ganjaran yang banyak pada tuan-tuan semua. Terima kasih.
Dan yang kedua, ampun maaf daripada saya, pasti dalam saya bercakap ni tuan-tuan, kadang-kadang saya bergurau, kadang-kadang saya bertanya, sekiranya di sana ada kelihatan sesuatu yang seperti nampaknya saya tidak memberi rasa hormat kepada tuan-tuan, maka saya bermohon kemaafan. Saya tidak ada sama sekali saat keluar daripada rumah, ya Allah, jangan jadikanlah perkataan yang keluar daripada mulutku ini merendah dan melemahkan siapa-siapa daripada sahabat dan adik-beradik saya dalam agama. Semoga kalau ada tuan-tuan rasa, maka itu kelemahan saya memohon kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.